Bismillahirrahmanirrahim. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi hari ini kita nak sambung pelajaran kita minggu lepas berkaitan dengan tajuk ubahan bab 1. Jadi minggu lepas kita dah tengok apa itu ubahan langsung dan kita kenal pasti pemala. Okey, bila ada pemala barulah kita katakan ia ubahan langsung. Okey, jadi hari ini kita nak tengok apakah hubungan antara 3 atau lebih pun boleh ubah bagi suatu ubahan tercantum. Kita dah advance one more step to ubahan tercantum. Okey. Apa itu ubahan tercantum? Ubahan tercantum ni mestilah kita dengar perkataan pun kita dah tahulah, tercantum. Maksudnya lebih dari satu lah. Betul tak? Tercantum. Okey. Kita tengok di situasi sini dia bagi contoh. Ingat lagi kita belajar di tingkatan 3 di bawah tajuk keuangan. Sebab dia kata semasa di tingkatan 3 anda telah mempelajari pengiraan faedah mudah. Apa itu faedah mudah? Ini dibagi formula dia. I yang melibatkan beberapa kuantiti. Jadi I ni macam formula lah kan. Melibatkan boleh ubah P, R dan T. Kita tengok sini sikit. Ulang balik. Sebenarnya tajuk ni pun dia akan tanya balik dalam SPM. Jadi awak jangan ingat form 3 habis dekat situ sajalah. Okey, dia bagi I sama dengan PRT, di mana P ialah principal, ialah kadar faedah, manakala T ialah masa. Apa hubungan pemboleh ubah I dengan pemboleh ubah P, R dan T? Okey, situasi di atas merujuk kepada satu contoh hubungan ubahan tercantum. Bercantum. Kita fahamlah tercantum ni ada lebih daripada satu benda, dia combine together. Jadi ubahan tercantum ialah ubahan langsung dengan keadaan satu pemboleh ubah berubah sebagai hasil darab 2 atau lebih pemboleh ubah yang lain. Okay, the minimum is 2, the maximum tak tahulah, banyak 3, 4 pun boleh, tak ada maksimum lah. Okey, kita tengok mobilasi minda 4. Menentukan hubungan antara 3 pemboleh ubah bagi suatu ubahan tercantum. Okey. Langkah. Ni start dia. Kita tak buat lah. Awak tak boleh buat sendirilah. Yang ni kita tengok. Rajah menunjukkan suatu segi 4 tepat dengan panjang X. Ini panjang dia. Okey. Panjang X. Lebar Z. Dan lebar Z. Diberi luas segi 4 tepat ialah Y cm persegi. Lengkapkan jadual di bawah. Senang je ni. Okey, ni awak tahu Y ialah luas. Jadi macam mana nak kira luas segi 4? Darab lah. Jadi sini dapat. Okey, perhatikan Z dia ni. Lebar dia tetap. Yang ni pemala dia. Z pemala. So sini 12. 18. 24. 30. Okey. Jika X ialah pemala, X tak berubah, Z berubah. So, nampak X tak berubah. So, sini 12, 10, 8, 6. Okey. Apa jadi kalau X, Z dan Y ialah pemboleh ubah? Ketiga-tiga ni boleh berubah lah. Tak ada pemala lagi kat sini. Antara tiga-tiga kuantiti ni. Tak ada pemala. Tengok X bukan pemala, Z pun bukan pemala. So yang ni luas 16, 18. Okey, yang ni 12. Betul 10. Betul? 2 darab 8, 16. 3 darab 6, 18. Okey, betul. Okey, kemudian dia suruh kira Y X per Z. Okey, Y ialah 16. X bahagi Z. X darab Z, 16. 16 bagi 16, 1. Yang ni pun sama. 1, 1, 1.
1. Nampak tak? Yang mana pemalar sebenarnya? Yang ni pemalar. Okey, jadi apakah hubungan ini? Sebelum tu kita tengok apa hubungan antara Y dengan X jika Z pemalar. Jadi Z tu pemalar kan? Y sama dengan, ingat tak pemalar itu kita guna K, yang ni kita guna Z. Z, X. How about this one? Y sama dengan X, Z. Apa hubungan jika ketiga-tiga ialah hubungan Y, X dan Z jika ketiga-tiganya ialah pun boleh ubah? Dia jadi macam ni lah. Y sama dengan K, X, Z. That's why K tadi Y per X, Z. Nampak tak? Okey, hasil modulasi minat 4 didapati bahawa Y berubah secara langsung dengan X, Y berubah secara langsung dengan X, dan juga dengan Z. Dia ada dua benda di sini. Maka Y berubah secara tercantum dengan X dan Z. Okey, dia boleh tulis macam ni. Ni benda baru bagi cikgu pun, benda baru sebenarnya ni. Kalau dulu dia sebut Y berubah secara langsung dengan X dan Z. Sekarang dia dah ubah ayat dia jadi Y berubah secara tercantum dengan X dan Z. Okey. Okey, seterusnya kita tengok yang ni secara umumnya. Secara umumnya ubahan tercantum Y berubah secara tercantum dengan X kuasa M dan Z kuasa N. Boleh ditulis macam ni. Tak kira lah apa M, N tu. Okay, K. Nampak tak? Saya dah kata tanda ni diganti dengan sama dengan K. Okey, dengan keadaan M sama dengan 1, 2, 3, 1 per 2, 1 per 3, N pun sama. K ialah pemalar. Okey. Tips Bestari. Y berubah secara langsung dengan X dan Z ialah cantuman dua hubungan. Dia pecah, boleh pecah ni. Satu-satu. Okey, bincangkan hubungan bagi faedah. Okey, yang ni tak payah tengok lah. Kita tengok contoh 9. Okey, tuliskan hubungan dengan menggunakan simbol hubungan. Saya panggil simbol ni simbol hubungan. Tuliskan hubungan dengan menggunakan simbol hubungan. Okey. P berubah secara langsung. P berubah secara langsung dengan Q dan punca kuasa 2R. Okey, P berubah secara langsung. Perkataan langsung ni penting ya. Dengan Q dan punca kuasa 2R. Okey, ni cara nak menulis dia. Okey, P berubah secara langsung dengan okey, K. Nampak tak dia letak tu? Okey, B. Y berubah secara langsung dengan kuasa 2W. Kuasa 2W. Dan kuasa 3. Dia tulis dalam bentuk ayat. Dia tak buat simbol yang ni. Okey, dia tak buat simbol. Dan kuasa 3 X. Okey. Jadi macam mana? B. Macam ni. W kuasa 2 X kuasa 3. Nampak tak? Ni W kuasa 2 X kuasa 3. Kemudian simbol ni ditukar kepada sama dengan K. Okey. Soalan C, isi padu prisma V berubah secara V berubah secara langsung dengan kuasa rentas luas kerata rentas A, okey, dan tinggi H. Okey. Jadi V berubah AH, K, V sama dengan KH. Okey, ni basic sebenarnya. Semua sebab dah belajar sebelum ni dah tahulah. Okey, kita tengok soalan D. Jisim W sebagai tajuk dia. Tengok W bagi sebatang besi berbentuk silinder berubah secara langsung dengan panjang P dan kuasa 2 diameter. Kuasa 2 diameter D. So, D kuasa 2 lah. Okey. Kita guna D kuasa 2. Okey. KPD kuasa 2. Nampak tak? Ni kalau kita pecah yang ditunjuk dalam box orange ni.
yang dia pecahkan. Sebenarnya macam tu. Okey, samalah. Okey, tengok contoh 10. Diberi bahawa X berubah secara langsung dengan Y kuasa 2 dan juga X berubah secara langsung dengan Z. Dia dah jadi tercantum ni. Okey, kita boleh baca. Dalam ni dia tengok boleh baca. Ada dua cara nak baca. Okey, ni yang boleh baca sendiri. Okey. Ungkap X dalam sebutan Y dan Z jika X 6, Y 3 dan Z 5. Ada 3 lah. Kalau sebelum ni, latihan sebelum ni dia cuma sebut 2 sebab dia hanya 2 sebutan. Okey, yang ni 3 sebutan. Jadi kita tengok dia bagi X 6, Y 3, Z 5. Okey. Jadi mula-mula kena tulis macam ni. Ni tak boleh, awak tak boleh lari dah. Macam ni lah kena tulis. Kemudian K. Ingat simbol ni kita ganti dengan sama dengan K. And then ganti X 6, Y 3, Z 5. Okey, ganti. Okey, kemudian K yang dipindah mai kat ni. Turun bawah. So 6 bahagi 3 kuasa 2 darab 5. 3 kuasa 2, 9. 9 darab 5, 45. 6 per 45, 2 per 15. Kemudian ganti K dalam. K dalam ni. K ni kena ganti. Okey, yang lain tak payah ganti untuk umum dia. X sama dengan 2 per 15, Y kuasa 2, Z. Okey, ni ada note sikit ni. Bacalah. Okey, contoh 11. Tenaga keupayaan, ni fizik Tenaga keupayaan graviti E joule. Okey, E dibagi simbol E dalam unit joule. Okey, bagi suatu objek berubah secara langsung dengan jisimnya M. Okey, ni jisim dan pecutan gravitinya G, mg lah. Dan ada satu lagi, dan kedudukan tinggi H. So mgh. E nampak dah, saya dah nampak dah. Okey, diberi bahawa E yang ni untuk cari K sebenarnya 197, M 4 kg, G 9.81 dan H 5. Jadi ganti semua nilai ni untuk mencari K. Sebenarnya nilai tu untuk cari K sahaja. Okey, masukkan dalam persamaan tu. Ni hubungan, ni persamaan. And then ganti. Dapat K1. So do we have to put one here? No. Just E sama dengan mgh. Dah siap. Okey, ada bulletin ilmiah ni awak boleh baca sebab dah ada buku teks ya. Baca sendiri. Okey, contoh 12. Contoh 12. 3 kuantiti S, T dan U berubah seperti ditunjukkan dalam jadual. Diberi S berubah secara langsung dengan T dan punca kuasa 3. Mana perkataan penting tu? Punca kuasa 3U. Punca kuasa 3 ni penting bagi saya ni. Kalau silap baca kuasa 3 habis. Kalau baca punca sahaja, punca kuasa 2 tak boleh. Jadi kena baca betul-betul punca kuasa 3. Hitung nilai X dan Y. Okey. Jadual ni sebenarnya ni saya tak pasti saya dah ingatkan awak ke belum. Okey. Bila yang lengkap ni, mana yang lengkap? Maklumat yang lengkap ada di sini ya. Ni yang lengkap. S, T dan U yang lengkap. Ni. Ni lengkap. Kita kira lengkap. Yang ni diguna untuk mengira nilai K. Okey. K ni dia tak boleh ambil yang lain. Ambil yang lain macam mana? Sebab yang ni tak tahu X, yang ni tak tahu Y. Awak nak pair dengan yang salah tak boleh. Kena pair betul-betul. Okey, S ni T punca, bukan T kuasa 3, T dan punca kuasa 3U. Baca betul-betul soalan. Okey, yang ni kita ganti sama dengan K, dapat gini. So ganti dalam ni untuk cari K. Okey, boleh kita ambil yang ni tadi. Dapat K sama dengan 2.5. Okey, K 2.5. Ganti K 2.5 dalam mana? Dalam ni. Okey. Jadi S sama dengan tulis balik. Yang ni saya perhati hari tu latihan ramai yang tak tulis ni. Sebab tu ada saya buat. Saya betulkan awak punya bila saya semak kerja awak, saya tulis. Okey. Yang ni kena tulis. Jangan biasakan terus dapat yang ni. Tak.
tak, macam orang kata, saya sebagai cikgu saya pun saya tulis yang ni. Okey, bila T sama dengan 1.2, barulah kita nak cari apa? X dulu. X ialah S, betul? Jadi awak kena gantikan T dia 1.2, U 125, K 2.5, dapatlah S. Faham? Nampak tak? X sama dengan X tu S lah. 2.5 darab 15. Okey. Yang kedua pula nak cari Y. Y ialah U. Okey, Y ialah U. Jadi U duduk sini lah, punca kuasa 3 tadi. Daripada sini nampak tak? Y ialah U saya kata tadi. So ganti T dia 40, S dia 50 dari jadual. Mana jadual? Okey. S 50, T 40. Okey, dapatkan U dia ataupun Y dia. Ingat sini ni punca kuasa 3. Kalau kita nak suruh Y sahaja, kita nak Y sahaja sebelah kiri, kita kena kuasa 3 kan sebelah kiri. Jadi kuasa 3 kan juga sebelah kanan. Ni nampak tak? So jawapan dia 0.125. Yang ni langkah alternatif ni kalau nak guna kena study sendiri lah. Okey. Okey. Seterusnya ada latihan di sini. Okey, lepas ni awak kena buat latihan ni. Banyak Okey, saya terus sambung. Jadi latihan ni kena buat latihan 1.1C. Okey. Saya nak habiskan terus sebab awak pun tak, macam saya cakap lah, awak jumpa saya ataupun kelas online kita cuma sekali seminggu. Jadi awak kena banyaklah belajar. Campur-campur semua. Okey. Bagaimana menyelesaikan masalah yang melibatkan ubahan langsung. Yang ni problem solving. Kita tak boleh lari dari problem solving. Okay, tengok contoh 13. Hukum Charles. Yang belajar fizik tahulah ni hukum Charles. Menyatakan bahawa, apa hukum Charles kata? Jisim bagi satu jisim gas yang tetap, isi padu V, isi padu, berkadar langsung dengan suhu mutlak dia T Kelvin. Jika tekanan gas itu tetap, tekanan tetap ni, tekanan gas tetap ni bermaksud pemalar dia lah. Okey, diberi bahawa sebuah bekas ada 30 cm padu gas, isi padu V pada suhu 30. Yang ni sebenarnya kita kena cari ni. K dia, pemalar. Ungkapkan P dalam sebutan T. Okey, kita tengok penyelesaian dia. Macam tadi saya kata, V berubah secara langsung dengan T. Okey, jadi kita nak cari K. K tekanan tadi. Okey, V sama KT. Mana dapat? V K 273. Mana dapat? 273. Okey, ni rumus penukaran ni soal kebak lah ni. Suhu dalam darjah Celsius kepada Kelvin. Jadi V sama dengan KT tadi. T suhu 273 tambah X lah. Kita ambil dari sini. Okey. X dia 30. Okey. 273 tambah 30. 303. So kita nak cari K. K 30 bahagi 303 dapat. Tak perlu tukar ke perpuluhan, biar je macam ni. V sama dengan 10 per 101. Okey, yang ni lah hubungan dia. Ungkap V dalam sebutan T. Soalan B, hitung isi padu. Hitung isi padu apa? Isi padu tadi V. Jika suhu apa? Suhu ialah T berubah kepada negatif 11 darjah Celsius. Okey, kita tengok macam mana penyelesaian dia. Okey, dia pada sini, dia ambil dia pada sini lah. Tak boleh lari dah. V sama dengan 10 per 101 T. Okey. T tadi kena balik kepada cerita asal. Okey, 273 sebab ni negatif, setolak 11 dapat 262 darab dengan yang ni dapat 25.94. Okey, boleh? Soalan kebak lah. Susah sikit. Tapi tak apa. Kita dah bincang. Okey. Contoh 14. Tengok contoh 14.
Puan Sun menyimpan wangnya dalam akaun simpanan. Kita balik ke soalan form 3. Faedah, simbol dia I, yang diterima berubah secara langsung dengan jumlah prinsipal P huruf kecil dan tempoh dalam tahun. Okey. Puan Sun menerima faedah 200. Yang nak cari pemalar dia ni. 200. Apa yang 200 tu? Jika dia menyimpan 4,000 selama 2 tahun. Okey, saya nak stress balik ya. Jadi faedah dia 200. Ni I lah. Bila dia menyimpan 4,000, ni prinsipal dia. P. 2 tahun ni masa T. Okey. Hitung tempoh simpanan. Tempoh apa tempoh? Tempoh masa lah. Berapa tahun kan? Yang diperlukan Puan Sun untuk menerima faedah 600 setengah. Faedah I. Prinsipal 5,200. Okey. Kita tengok soalan A tu. Nanti awak keliru pula Okey. A. I sama dengan KPT. I tadi 200. Ni saya kata yang maklumat mula-mula ni pertama dalam sebelum soalan A ni, maklumat yang lengkap ni lah, kira lengkap lah. Ada I, ada P, ada T diguna untuk mengira K. Awak tahu I sama dengan KPT. Okey, yang ni kita dah dapat daripada I. Mula-mula kita tulis I. Sebenarnya atas ni adalah dia tak tulis lah. I. Ni ada kat sini. Saya terus ke sini I berubah secara langsung dengan P dan T. So I sama dengan KPT. Yang ni lengkap tadi 200 4,002. So K dapat 0.025. I sama dengan 0.025 PT. Sekarang ni dia tanya soalan A. Hitung tempoh simpanan I jika faedah dia hitung T, tempoh simpanan, jika faedah I 600 setengah dan P ialah 5,200. Jadi ganti saja dalam persamaan yang awak dah dapat tadi. Okey, ni I 650. Ini K, ni mesti ada. Yang ni 5,200 ni dia punya P dia, prinsipal dia. Kita nak tahu T. Jadi T sama dengan 650 bahagi dengan 0.025 darab 5,200. Faham? Okey, kira-kira dapatlah 5 tahun. Kalkulator lah. Okey. Soalan B, apa yang perlu dia buat jika ingin mendapatkan jumlah faedah? Berapa faedah dia nak? Faedah tadi apa? I. Sama macam tadi. Mana sama-sama? Faedah 600 setengah, tetapi dia nak kurangkan tempoh simpanan di A. Dia nak macam ni. Dia nak apa yang sama tadi? Faedah I dia nak sama. Okey, I dia tak nak berubah. I dia nak same. Okey. Tapi prinsipal dia nak turun. Okey. Apa yang perlu dia? Prinsipal turun, tetapi mengurangkan. Soalan saya pening, terbalik sikit. Dia nak okey, kita saya salah faham soalan, biasalah kan. Okey, dia nak mendapat faedah yang sama. I dia tak berubah, tetapi dia nak kurangkan tempoh simpanan. Maksud dia tak nak lama-lama lah menyimpan tu. Adakah dia perlu mengurangkan nilai prinsipal atau menaikkan? Saya rasa lah mestilah naik, sebab dia nak faedah sama tetapi tahun turun. Okey, kita tengok jawapan dia. Untuk mengekalkan nilai I ni persamaan dia. Bila P berkurang, tengok sini ya. Bila P berkurang, prinsipal berkurang, apa jadi pada I? Boleh tak I dikekalkan? Tak boleh. T mesti bertambah lah. I dia tak nak berubah. So kalau P kurang, T kena naik lah. Okey. Tetapi kalau P bertambah,
T berkurang. Sekarang ni dia nak kurangkan T. Betul? Mengurangkan tempoh simpanan. So which one? Dia nak B lah kan. Yang ni lah second lah. Sebab dia nak tadi mengurangkan tempoh simpanan. Jadi betul lah saya punya tanggapan tadi, P mesti bertambah. Okey, ini kesimpulannya, 5 tahun prinsipal perlu ditambah untuk mendapatkan jumlah faedah yang sama jika tempoh simpanan dikurangkan. Hal ini kerana jumlah faedah berkaitan langsung dengan hasil darat prinsipal dan tempoh. Okey, jadi saya rasa cukup sampai situ dulu hari ni. Latihan ni awak kena buat sama macam 1.1C tadi. 1.1D kena buat. Dah siap semua. Salin nota dan latihan boleh hantar pada saya. Okey, untuk masa mula-mula ni saya nak tengok nota dulu. Okey, dalam masa 2 jam ni saya nak tengok nota. Latihan awak boleh hantar kemudian. Okey. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.